kalilah kita bermesyuarat. Dan saya merakamkan ucapan terima kasih kepada semua, Pak Adil, mesyuarat kita secara online ni. Seperti biasa, kita hari Rabu kita akan bermesyuarat. Sebelum kita memulakan mesyuarat, mari sama-sama kita membaca kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, seperti mana yang tuan-tuan telah maklum bahawa telah berlaku beberapa perubahan dari segi tarikh penyuraian kita daripada 3 kepada 3 Mei hari itu yang pertama kepada 14 Jun dan apabila kerajaan telah mengisytiharkan PKP 3.0 itu, kita telah terpaksa menangguhkan penyuraian setelah masuk ke SPK Matahari daripada 14 bulan kepada tarikh yang kita akan umumkan setelah mana KPM umumkan nantilah. Dan hari ini kita 14 bulan itu, sebelum itu kita 28 hingga 1 itu sekolah berfungsi dan 14 hingga 16 Julai ini sekolah 25 hari PGPR pembelajaran secara bersemuka. Dan kemudian nanti dia akan dilanjutkan dengan di pertengahan tahun di pertengahan tengah dari 16 Julai hingga 25 Julai. Ya. Jadi kita akan menunggulah tarikh yang bersesuaian seminggu sebelum sekolahan itu dimaklumkan akan membuat tarikh penyuraian. Walau bagaimanapun untuk di bawah PKP 3.0 kita dapat melaksanakan apa-apa kerana arahan PKP itu yang kena stay at home dan semua kerja-kerja yang bukan kritikal itu tak dapat dilaksanakan. Walau bagaimanapun tak apa, mesyuarat kita pada kali ini saya rasa tidak banyaklah perkara yang kita akan bincangkan dan tidaklah mengambil masa yang lama. Tapi bagi kita memenuhi timeline kita ini, kita laksanakan juga ini. Mungkin ada apa-apa yang boleh kita maklumkan dalam mesyuarat ini, kita akan maklumkan bersama. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah SMK Mantayir daripada Mentor, Cikgu Fadilah Perhubungan, cikgu saya tengok sini, Cikgu Ismail pun ada, dan juga Cikgu Guru Besar SMK Cikgu Asmudin kerana turut sama daripada ini. Tuan-tuan dan puan-puan, apapun maknanya kita terpaksa sekolah dengan keadaan PKP 3.0 ni dan kita pun tak pasti lagi lepas 14 bulan nanti kita 3.0 pula. Dan untuk PKP kedua ni akan ditentukan oleh kerajaan dan sebagainya, kita menunggu 14 hari bulan nantilah, insyaAllah. Saya ingat itu saja untuk ucapan saya ni. Kita terus pada agenda yang kedua iaitu pembentangan minit. Silakan Ustaz Sobri. Baik, Tuan Pengerusi, terima kasih. Saya bentangkan minit mesyuarat Jawatankuasa Penyuraian SK Cuping ke SMK Mata Air bilangan 8 tahun 2021. Saya ucapkan terima kasih kepada Encik Isa, kita punya PSH di perancangan yang bantu menyediakan minit mesyuarat ini. Dan minit ini sudah kita kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan pada hari Jumaat. Okay. Terima kasih. Tak ada apa-apa pengutulan, so kita terima minit mesyuarat kita yang ke-8 ini. Dan kita pada agenda yang ke-8 malam. Baik, kita terus kepada maklum balas. Maklum balas ada 2 perkara sahaja. Dalam muka surat 5 minit mesyuarat para 3.2.1 yang mana SMK Mata Air diminta sediakan sebut harga dan dibentangkan pada mesyuarat yang akan datang.
SMK Mata Air sudah dapatkan anggaran secara pukal untuk sebuah harga telah dibuat iaitu sekitar RM3,000 dan pengetua sudah kongsikan sebuah harga ini dengan saya. Mungkin kita akan nak tengok lah ni ke Ustaz? Ya, apa yang boleh kita kongsikan kalau ada? Baik, ini adalah sebuah harga yang pengetua dapatkan dari KGS Sinaran Trading. Tapi untuk ini kita ada peruntukan ke ni SIP siapa ada ni? Atau perbincangan macam mana sekolah? Biasanya sekolah akan uruskan dengan PIBG dan sebagainya kot. Ustaz, dalam dalam mesyuarat sebelum ini kita ada sebut, Cik Izzati ada sebut kita punya duit Assalamualaikum Ustaz. Ya, betul. Ya. Peruntukan ada sikit ya? Ada peruntukan SIP kot, kalau tak silap saya dulu pernah disebut. Cik Izzati ada sebut ada penjimatan macam mana saya tak ingat. So, kalau gitu kita boleh gunakan di SIP, siapa ada hari ni? Ada Izzati ada? Tak ada? Assalamualaikum. Salam, ya. Okay, Ustaz, untuk yang ini, kalau perlu menggunakan OS 35, memang betul ada penjabatan. Dan kalau tengok harga dia pun dalam lingkungan RM3,000. Jadi masih lagi dalam bajet lah, RM2,900 masih lagi boleh guna penjabatan. Boleh guna duit jabatan, boleh ya? Okay. Tapi nanti kami kena dengan syarikat. Okay, baik. Terima kasih banyak. Very good. Good job. Baik, saya forwardkan sebuah harga ni kepada Cik Zaiti teruslah. Okay. Untuk ditengok. Okay, seterusnya maklum balas yang kedua. Sebut harga ni satu je. Okay, boleh satu je ke? Kena ikut prosedur dua ke? Patutnya 3 pasaran. 3. Patutnya 3 lah. Kena dapatkan 3 quotation. Minta sekolah maklum balik ni Cikgu Fadilah dengan Cikgu Hasnuddin Okay. Tindakan minit kita ialah minta sekolah dapatkan lagi 2 quotation. Sama ada yang lebih rendah daripada ini ke atau bagaimana dengan spek yang sama. Baik. Seterusnya muka surat 5 juga pada 3.3, SMK Mata Air dan SK Cuping diminta sediakan senarai keperluan keselesaan ekoran daripada mesyuarat yang akan diadakan nanti. Jadi mesyuarat antara SMK dan Mata Air dan juga SK Cuping ini adalah maklum balas daripada para pengetua. Boleh besarkan sikit kot, tak apa nampak. Atau saya Alright. Okay, saya ingat yang ini masing-masing sektor boleh take note lah. Yang kaitan tu saya tengok ada yang internet, kemudian kaitan dengan pintu. Ini yang pasal 2 lah nanti. Kita dapatkan data dulu. Cuma saya minta masing-masing sektor lihat balik ada berapa item tu, ada 8 ya. Ada 8. Kaji balik semula keperluan pada 8 item. Satu ialah akses internet di bilik mesyuarat tu. Itu di SM Kemudian nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8 tu happy lah. Ya. Ataupun mungkin kalau ada kaitan dengan sekolah dengan ada tu bincang bersama. So Didan ya.
dengan SIP. Tengok balik dulu. Yang mana yang ada cepat ambil balik lah bahagian tu. Okay. Habis kita tentang apa malam ni. Habis Tuan. Okay. Kita je. Saya nak tentang surat pemakluman penyuraian kita yang kita tangguh tu sekolah apa tindakan dia sekarang ni? Dalam mesyuarat yang dahulu, Cik Hamidi sudah maklumkan bahawa kita tunggu keputusan daripada makluman daripada kementerian. Inilah yang berkaitan sekolahan ni lah. Ya. Okay, jadi nanti kita akan bincang balik. Ada di dalam sila tu kan? Ya. Ini yang ini. Ya. Okay. Tapi pemakluman tentang tarikh persekolahan tu telah dimaklum dalam oleh Menteri Kanan itu. Jadi maknanya kita suruh balik pada sektor sekolah untuk menentukan tarikh lah yang sesuai pada penyuraian ni. Tapi surat-surat makluman kita dah maklum balik kepada PKM Faridan. Ustaz, untuk makluman, saya dah pun berbincang dengan Timbalan Cikgu Hamidi berkaitan dengan tarikh-tarikh pengeluaran surat. Kemudian apa yang Timbalan maklum kepada saya iaitu kita akan mengeluarkan surat setelah kita mendapat keputusan daripada MKN dan juga daripada pihak Kementerian Pendidikan kita lah untuk proses pembukaan sekolah dan juga penyuraian. So Cikgu Hamidi memaklumkan kepada kita bahawa surat tentang perpindahan juga akan dikeluarkan seminggu sebelum kita bermula pindah barang. Setakat itulah yang SPS buat keputusan dan ni hari 2 ni. Jadi surat tu sampai sekarang ni kita masih full lagi. Surat tu kita dah buat, cuma kita tak keluarkan sebab kita ada perubahan tarikh pembukaan sekolah tersebut. Sekian. Ya, dalam 3.1 tu kita kata bahawa sektor pengurusan sekolah telah menyediakan surat, satu kepada sektor sekolah, satu kepada sekolah dan satu kepada ibu bapa kan pada 14 ni. Tetapi surat tu Ustaz, kita tak hantar ke sekolah, masih ada masih ada di tangan timbalan lah kita kata, sebab saya dah hantar kepada timbalan dan untuk dia dapatkan tanda tangan pengarah lah. Surat tu memang kita dah sedia 2. Satu surat kepada guru-guru sekolah dan satu lagi surat kepada ibu bapa. Dan selepas tu bila kita berlaku penangguhan tarikh penyuraian tu, kita buat satu lagi surat. Dan surat tu pun telah pun saya forward kepada Tuan Timbalan untuk ditandatangan oleh pengarah lah. Surat-surat tu dah ada pada timbalan kita sekarang ni. Ya, maksud saya ialah surat penangguhan disebabkan oleh PKP 3.0 tu kita kena maklum bahawa kan kita cadangkan dulu 14 Jun kan. Kemudian bila tak jadi, kita kena maklum balik lah kepada pihak sekolah dan juga bapa serta KKM bahawa tarikh 14 tu tak dapat dilaksanakan penyuraian kerana kerajaan telah mengisyaratkan PKP 3.0. Namun begitu, tarikh penyuraian tu akan dimaklumkan semula minggu sebelum persekolahan. Ada kan macam tu kan? Ya, surat tu dah ada Ustaz. Dan ada pada timbalan sekarang ni. Memang saya hantar kepada timbalan pada minggu lepas. Saya dah hantar kepada timbalan untuk disemak dan dihantar kepada pengarah. Memang ada pada timbalan sekarang ni. Iyalah, bila nak dikeluarkan surat tu? Bila saya tanya timbalan, dia kata kita tunggu keputusan MKN pula dia kata.
Bila keputusan MKN? Yang tu saya tak tahu, saya tak boleh jawab lah bila keputusan daripada MKN. Cuma timbalan kata kepada saya, dia kata kita tunggu selepas 14 ni. Itu jawapan daripada timbalan. Ini saya nak clearkan ini. Semua ahli mesyuarat boleh bagi pandangan. Okey, kita 3/5 dulu kita kata kita nak buat penyuraian. Tiba-tiba tak jadi kerana ada isu shilling kita, isu elektrik, kabel elektrik. So kita tangguh kepada 14 bulan kita keluarkan surat. Betul tak? Pemakluman kan, kita keluar surat pemakluman, betul tak? Saya tanya semua ni ahli mesyuarat ni. Kalau tak tahu, tak pasti. Okey, selepas tu jangkaan kita penyuraian ialah pada 14 Jun kan? Ya, betul. Tiba-tiba 14 Jun ni tak boleh sebab PKP tu dia bermula pada berapa bulan, berapa bulan tu ni? 1 ke? 1 Jun kan? Dia tak boleh. Kita kena maklum balik lah. Sebab ibu bapa dia tahu kata sekolah dah tahu kita 14 Jun kita akan pindah. So, kita Ustaz, saya nak celah Ustaz. Ya. Sebenarnya tidak ada pun surat daripada jabatan ke parent yang mengatakan kita nak pindah 14, tak ada pun. Cuma itu hanya cakap mulut daripada saya kepada guru-guru dan guru-guru bagi tahu kat parent. Yang parent duk tanya mana surat itu je. Dan memang tak ada pun surat daripada jabatan untuk parent kata kita nak pindah 14 tu, tak ada. Okey, saya perclear sekali lagi Ustaz. Saya perclear sekali lagi ahli mesyuarat. Saya dah buat 2 surat. Satu kepada guru besar untuk makluman cikgu-cikgu. Satu lagi surat tu ditujukan. Apa Cikgu Rizal yang pertama surat apa? Surat makluman tentang saya kena buka tajuk dia tu, saya kena buka handset saya. Ustaz. Okey, tajuk dia pemakluman satu nah. Sat. Okey, tajuknya pemakluman penyuraian Sekolah Kebangsaan Cuping Perlis ke SMK Mata Air mulai 14 Jun 2021. Ini satu surat, tajuk dia kepada guru besar, satu. Dan satu lagi surat ditujukan kepada ibu bapa. Makluman penyuraian Sekolah Kebangsaan Cuping itu juga. So, 2 surat yang saya dah serah kepada Tuan Timbalan. Okey. Kemudian, bila pengarah umumkan kata kita tangguh pada perhimpunan tu, kemudian kita buat satu lagi surat penangguhan. Surat penangguhan tu saya buat bertarikh 1 Jun. Surat tu kita tujukan kepada guru besar, tajuk dia pemakluman penangguhan penyuraian Sekolah Kebangsaan Cuping Perlis ke Sekolah Menengah Kebangsaan Mata Air. Surat ni bertarikh 1 Jun. Dan apa isi dia? Apa isi dia juga? Isi dia, dengan saya baca Ya. Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas. Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis telah mengambil keputusan untuk menyuraikan murid, guru dan kaki tangan Sekolah Kebangsaan Cuping ke penempatan sementara di Sekolah Menengah Kebangsaan Mata Air mulai 14 Jun 2021. Dan perkara ini telah dimaklumkan kepada Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia pada April 2021. Dalam kurungan rujuk surat JPN Perlis SP 200/1/1/1 jilid 5 dalam kurungan 13 bertarikh 14 April 2021. Nombor 3. Oleh kerana pada tarikh tersebut
negara kita berhadapan dengan situasi pandemik COVID-19, maka Jabatan Pendidikan Negeri Perlis telah mengambil keputusan untuk membuat penangguhan, huruf besar. Penangguhan tu huruf besar, penyuraian ini. Nombor 4. So hubungan dengan itu, jabatan ini memohon kerjasama Tuan untuk memaklumkan kepada guru dan kaki tangan di bawah seliaan Tuan mengenai penangguhan ini. Tarikh penyuraian yang baru akan dimaklumkan oleh jabatan ini setelah keadaan sesuai untuk penyuraian. Jabatan ini amat menghargai segala tindakan Tuan demi kecemerlangan dan kelangsungan pendidikan Sekolah Kebangsaan Chuping. Sekian, terima kasih. Prihatin rakyat darurat memerangi COVID-19. Berkhidmat untuk negara. Saya memang menjalankan amanah. Kemudian surat ni saya dah forward kepada Tuan Timbalan saya pada 1 Jun untuk dia semak dan dia hantar kepada Tuan Pengarah. Itu tindakan yang telah pun saya buat. Okey, apa status dia surat tu? Status dia Cikgu Midi tak hantar lagi surat tu. Sebab dia kata nak tunggu keputusan pada 14 nanti. Jadi saya pun saya tanya dia macam mana nanti kita nak maklum kepada mesyuarat. Dia kata kita tunggu 14 selepas 14 nanti. Itulah yang saya rasa saya dah buat kerja saya dan saya dah serahlah kepada untuk tindakan pihak atas. Kalau kita tunggu 14 tu kita nak buat apa lagi? Nak buat pengumuman apa? Penyuraian, tarikh penyuraian. Ini kita nak maklum tarikh penangguhan kan? Ya. Jadi penangguhan tu kena forward dulu. Kemudian nanti 14 bulan kita tunggu untuk menentukan tarikh nak buat penyuraian. Tak apalah kalau macam tu nanti saya buat maklum balik kepada dia supaya dia dapatkan tanda tangan Tuan Pengarah. Surat dah siap dah. Ya. Jadi maknanya mungkin Cikgu Hamidi saya tak tahulah mungkin dia berpendirian macam mana. Tapi Dia kerja ada dua saya keadaan ni kan? Dia ada dua keadaan kan? Satu ialah surat kita buat penangguhan daripada 14 bulan tu, Jun. Yang kedua nanti bila MKN ke nak buat pengumuman balik 14 bulan tu, kita akan keluar surat penyuraian, tarikh penyuraian. Ya. Betul kan? Macam tu kan? Ya, betul Ustaz. Itulah maksud saya. Jadi untuk tindakan saya selaku orang kata pegawai meja di SPS tu, surat kita dah buat yang saya baca tadi tu dan surat tu dia tak sampai kepada tanda tangan pengarah lagi lah nampaknya. Okey, sekarang tindakan sektor sekolah pastikan bahawa surat tu diuruskan. Okey, selepas mesyuarat ni nanti saya maklum kepada dia untuk diteruskan surat tu nanti. Terima kasih. Ya. Ya, Sama. Usia minit kan? InsyaAllah Ustaz. Okay. Mohon cadang sikit kekeliruan berkaitan dengan surat ni. Saya nampak bukan takat sektor sekolah sahaja sebab kita kena pecahkan isu-isu yang seperti mana Tuan Pengurusi sebut tadi. Dia ada surat berkaitan dengan penangguhan buka sekolah. Satu lagi surat berkaitan dengan tamat operasi di SK Chuping kemudian akan beroperasi di SMK Mata Air. Jadi kebetulan tadi saya dah buat beberapa ringkasan berkaitan surat sebab tarikh ni penting. Saya rasa Cikgu Hamidi komen di sini pun berkaitan perkara yang sama lah. Dia kata Cikgu Hamidi memaklumkan bahawa surat penyuraian tidak perlu ditetapkan tarikh. Apa yang saya faham daripada Cikgu Hamidi sebut tu, kita keluarkan saja surat berkaitan dengan pengoperasian di sekolah baru. Jadi antara surat yang kita perlu keluarkan, bagi saya lah, saya nampak kalau kita ada tarikh, contohnya kita kata 14 Jun. Contoh, kita kena keluarkan surat kepada guru, ibu bapa nak menunjukkan bahawa mereka tidak lagi beroperasi di SK Chuping. Dia tak semestinya kena masuk sekolah terus dah 14 bulan ni. Maksudnya ialah dia operasi dia sudah di SMK Mata Air.
Jadi ini 3 surat yang saya nampak perlu dikeluarkan oleh SPS. Manakala surat untuk SPMU pun dia kena ada tarikh juga untuk tamat operasi kantin di SK Chuping. Tak gitu. Saya ingat yang itu dia dah keluar kot, Ustaz ya. Maksudnya Yang kalau kita letakkan tarikh. Dah Ustaz, yang tamat kantin tu Ya. dah bagi dah. dah Okey, kemudian pergerakan AKP oleh sektor sumber manusia. Ini antara yang saya terfikir sajalah. Mungkin sektor sumber manusia ada idea yang lebih. Kemudian penutupan akaun asrama. Ini pun saya tak pasti masih ada ataupun ambil tindakan sebab kena ada satu date yang perlu diletak pada surat. Kereta saya ingat akhir. ini pun dah dibuat kot. Saya ingat dah dibuat. Ni SPMU ada tak? SPMU tak ada. Ada Tuan Timbalan saya nampak tadi. Timbalan SPMU. Ya. Saya dimaklum oleh Syarul, saya ingat dia dah tutup akaun asrama pun. Okey. So jadi cuma yang tarikh 14 tu memanglah kita tak keluar surat lagi, cuma kita ada makluman kepada PM. So jadi di sini pengarah kata untuk gerakan tu kita tak buat lagi. Penyuraian tu tarikh 14 tu kita tangguh. So jadi surat penangguhan tu satu, kemudian surat penyuraian yang kedua tadi tu, surat penyuraian tu kita akan tentukan tarikhnya bila. Yang dia dua lah. Jadi surat kepada ibu bapa itu kita tak keluarkan tarikh tu. Cuma dia kata tarikh lisan je. Belum ada untuk parent belum. So, jadi oleh kerana itu kata pengarah kita buat penangguhan saja. Ialah memang saya pun mula cadang walaupun kita tak beroperasi, tarikh pindah tu ke 14. Tadi bila bincang tu kita tangguh 14 tu pindah ke sistem lain yang akan dimaklumkan. Ustaz, Okay? Ya. Ustaz, saya nampak untuk penangguhan ni kita kena buat dua jugalah, kita tambah satu lagi lah. Surat tadi kita kata kepada pihak sekolah tadi kan. Kemudian saya rasa kita akan kena buat juga kepada ibu bapa lah kot pasal penangguhan ni. Ya, betul. Dua no. Ya, kepada ibu bapa bersekolah penangguhan 14 bulan tu pada tarikh yang akan kita maklum kemudian. Kemudian lepas 14 ni MKN dah buat ni, kita akan mesyuarat buat keputusan balik tarikh penyuraian tu bila. Yang ni ialah tarikh penangguhan penyuraian tu lah kepada ibu bapa, kepada walaupun kita tak ada surat tapi secara lisan tu kan. KPM tu kena keluar lah sebab kita dah hantar surat, sektor perancangan dah hantar surat itu pada sekolah kepada KPM. Betul kan Ustaz Sabri? Betul Tuan. 2 kali kita keluarkan. Jadi kita kena maklum balik lah tarikh 7 tu dan juga maklum kepada sekolah dan bapa 14 ditangguhkan dan tarikh akan dimaklumkan. Jadi bila MKN dah buat keputusan apa pula, baru kita buat surat pemakluman semula. Okay. Jelas tak? Jelas Ustaz, jelas. Okay, very good lah. Yang lain tu saya ingat yang Elok. dah jelas. Elok lah tu. Ya, yang sama kita dah buat. Untuk aktiviti pun kita tak gerak lagi. Sehingga sama dengan kita pun dah tak tahulah tengok semua manusia. Ada apa-apa pandangan ke? Apa ada semua manusia ni? Ada semua manusia. Puan Nema cuti katanya. Ustaz Sabri, semua manusia sampai masuk ni? Tak nampak pula. Tak ada wakil Tuan. Tak apa, nanti kita saya ingat kita bergerak bersama kot. Sekolah dengan semua manusia sekali lah dengan AKP kan. Kita keputusannya ialah pergerakan penyuraian ni lepas mana 14 hari lah MKN dah buat keputusan, jadi kita akan mesyuarat balik pada 16 tu tentukan hanya bila. Okey.
Saya ingat skop yang malam balas ni. Okey. Okey, kita teruskan apa? Kita punya timeline ke? Pelaporan SIP. Tapi kalau ada apa-apa. Ingat hari ni kita tak ada surat yang apa, perbincangan yang panjang sangat lah. Assalamualaikum Ustaz, untuk berkenaan dengan Ada topik yang Assalamualaikum Ustaz, SIP, Rabiatul. ya, silakan Abdullah Adawi dia. Ustaz, untuk laporan untuk penyelenggaraan, so far tak ada apa-apa lah untuk minggu ni. Okey. Ya. Jadi sekarang ni semua kerja-kerja tadi berhenti lah. Ya Ustaz. Berhenti. Okey. Tak ada progress lah. Jadi mereka boleh mohon ke untuk dengan CIDB? Okey, untuk yang sekarang ni pihak kontraktor perlu memohon daripada MITI terlebih dahulu. Once MITI dah luluskan, baru dia akan pergi ke CIDB. Dan dia akan isi satu borang lah yang KPM dah sediakan untuk kelulusan pengarah lah. Okey. Untuk sekarang di SMK Mata Air yang kita dah selesaikan 100% tu apa di tabiah? Yang kita dah selesai 100% apa? Okey, yang dah selesai kerja shilling lah. Mostly kerja-kerja semua dah selesai. Cuma kerja-kerja elektrik tengah buat, dia tengah tarik buat pendawaian lah. Kerja-kerja untuk pemasangan partition dah lebih kurang 95%. 5% kita bagi pada sliding door saja yang sekarang tak pasang. Lepas tu untuk kerja-kerja yang pemasangan mosquito net dan juga penutup longkang tu dia hold dulu. Dia hold dulu lah. Ya. Basically kita punya progress kerja dah up to 90% dah Ustaz. Dah habis dah. Dah nak dekat habis lah, boleh dikatakan nak dekat habis. Cuma disebabkan MCO ni kita terpaksa berhenti seketika. Okey. Jadi kita ambil keputusan untuk Assalamualaikum Ustaz, boleh menjelaskan? Ya, Fazilah, silakan. Berkenaan dengan penyelenggaraan, kebanyakan kerja-kerja penyelenggaraan yang SPI buat, dia lebih kepada penyelenggaraan tempat-tempat yang mana Sekolah Kebangsaan Chuping akan duduk lah, memperbaiki shilling, memperbaiki apa sebagainya, penyelenggaraan untuk kemasukan sekolah Chuping. Tapi dalam kami punya senarai keselesaan tadi tu, sebenarnya sekolah menengah Padang, sekolah menengah Mata Air ni pun ada masalah. Telah menyediakan toilet yang kita khususkan untuk pelajar sekolah Chuping, maka kita terpaksa buka toilet yang sebelum ini tak guna, dan toilet tu sebenarnya tak guna kerana rosak. Jadi sekarang ni saya nak tanya, ada tak kita boleh masukkan sekali penyelenggaraan ini untuk kegunaan Mata Air juga? Macam toilet, kemudian yang dimasukkan dalam oleh dalam keselesaan tadi, shilling kami pun ada yang rosak dan sebagainya. Adakah ia dimasukkan sekali dalam projek ini ataupun kita minta lain? Okey, so kalau sebab kami tak dibaiki tu, tandas tu nak yang sekolah menengah nak guna. Okey, macam ni. Puan Pengetua, macam ni. Untuk proses penyelenggaraan kali ini, kita fokus kepada pasal satu saja, iaitu kemasukan daripada pihak daripada SK Chuping. Untuk yang akan datang ni, kita akan tengok balik. Sebab SK Chuping ada few peruntukan, kita akan tengok semula. Dan kalau sama ada, kalau cukup kita akan buat, dan kalau sekiranya perlu tambahan, kita akan minta untuk planning untuk tahun depan. Saya nak tanya soalan tapi Okey, baik. Saya tanya ni sebab
implikasi daripada kemasukan sekolah cuping tu, maka kami terpaksa serahkan yang biasanya kami boleh guna tu kepada sekolah cuping. Jadi kami pula yang disediakan untuk kami itu adalah toilet yang bermasalah. Jadi itulah sepatutnya benda ni dia bukan hanya untuk sekolah cuping saja, dia patut mengambil kira sama sekolah menengah Matayak. Itu je yang sebab saya tanya. Ya betul, memang betul pun kalau dah kita guna, jadi sekolah mata air tu dia tanah yang boleh diguna pakai sekali selain daripada diberikan kepada SK Cuping tu. Masih ada tanah lagi ke Fadilah? Sekolah menengah mata air. Assalamualaikum Ustaz. Saya mencelah sikit boleh Ustaz? Boleh. Okey Ustaz, tandas yang blok yang bawah tu kita bagi pada SK Cuping untuk pra dengan tahun 1. Okey. Yang blok yang arah 1 untuk SMK Mata Air. Ya. Yang blok yang arah 1 arah 2 tu the whole kita bagi pada SK Cuping untuk tahap 2 dia. Jadi untuk yang SMK Mata Air kita hanya untuk yang ada 3 pintu untuk lelaki dan 3 pintu untuk perempuan. Masalahnya yang lelaki tu pintu 1 dia kata semua rosak lah. Lepas tu saluran air turun tu dia tersumbat. Okey, pintu yang bilik air yang 3 tu, yang itu yang sedia beroperasi ke? Yang tu yang tahun lepas kita tak guna yang tu pasal kita guna yang di bawah. Kita tutup kita tutup yang arah 1 tu. Okey, saya nak tanya soalan. Ya. Kalau itu tak dibaiki, adakah tandas lain boleh digunakan oleh SMK Mata Air? Kalau dibaiki kami nak guna sementara waktulah untuk yang aras bawah tu bersama-sama dengan untuk pra dengan tahun 1 lah. Pasal kalau saya tengok yang aras bawah tu yang dia bagi mangkuk tu untuk yang pra itu ada 2 saja. 1 lagi boleh gunalah untuk sementara waktu. Okey, maksud saya ni kalau tak dibaiki yang rosak tadi tu, adakah ada lagi tandas yang boleh digunakan oleh SMK Mata Air? Tandas satu lagi, tandas guru lah. Tuan Musi. Tak kira lah. Ya. Sofian, boleh dengar suara tuan? Silakan. Okey, untuk tandas ni saya nampak insyaAllah kita boleh bantu Tuan Musi. Saya pun baru pasang ada permohonan di peringkat keselesaan untuk SMK Mata Air ni. Tapi saya nampak yang isu kritikal yang mana kita perlu tackle segera, saya nampak tandas lah. Okey, untuk ni kita memang nampak kita ada ruang lah. Kita ada sikit peruntukan untuk kecemasan dan juga peruntukan YB Menteri yang diumumkan semasa lawatan turun padang Malaysia Prihatin itu pun kita dah terima 10,000. Nanti kita akan hantar kontraktor ke sekolah lah untuk tengok isu ni. Isu perbaikan tandas untuk SMK Mata Air. Okey, kita minitkan Ustaz Sabri bahawa SAP akan melihat untuk perbaikan tanah di SMK Mata Air. Alhamdulillah. Okay. Jadi dia orang terima kasih Encik Sofian. Signal kat saya. Okey, Cikgu Fadilah. Alright. Ya, terima kasih. Sama. Okey, yang itu yang saya ingat tindakan tu lah. Tandas tu, penting kan tandas tu. Saya ingat ada lagi tandas yang lain yang boleh digunakan, tapi kalau kita ada peruntukan, eloklah kita bantu sekolah supaya anak-anak kita selesa lah. Tandas tu satu keperluan juga lah. Okey. Yang lain-lain tadi tu saya tengok boleh masuk dalam fasa 2 kot. Ada lagi apa-apa perkara yang penting, yang kritikal pihak sekolah SMK Mata Air lah, yang SK Cuping tu saya tengok
dah okey kot. Cuma kita tunggu pemakluman daripada MKN lah, ataupun kebenaran untuk ni kita kata pembaikan kecil tu lah. Ada lagi tak ni SMK Mata Air? Bilik kelas dan sebagainya. Assalamualaikum Ustaz. Kelas sekali lagi. Okay. Ustaz, masa lawatan TKSU itu ada pegawai apa daripada KPM yang bahagian apa ICT tu, dia melawat bilik guru atas. Salah satu yang dia kata apa kita punya sistem internet kita dah ada. Cuma LAN yang bermasalah, dia kata dia nak cuba atasi tu. Macam mana tu Ustaz? Ada dimaklum pada SPM, siapa ada ni? Nat Wati ataupun Puan Yanti ke? Siapa ada? Saya tak pastilah bersama-sama yang masa pergi ke bilik guru atas tu bersama TKSU dan Tuan Pengarah tu apa daripada JPM tu. Rasanya Puan Zati dah kot. Tapi ini internet bagian SPM lah. Puan Yanti dia ikut lah itu. Puan Yanti dia ikut. Siapa ada ni SPM? Cuba declare tengok. Saya tak nampak ni siapa-siapa. Kalau ikut kehadiran tu tak ada tuan. So tak ada. Kenapa dia tak ada? Kita minitkan supaya apa ni SPM lihat balik apa rangkaian ke cikgu yang kata tadi tu apa? Kaitan dengan apa? Ya, sistem apa rangkaian internet apa di bilik guru atas asalnya memang dah ada. Tapi bila dah lama tu dia bermasalah, itu ada pegawai ICT bersama dengan TKSU tu dia dah tengok. Dia kata dia boleh baiki tu yang kita nak tahu perkembangan dia tu macam mana lah. Okey. Minta kita minitkan SPM lihat balik apa rangkaian internet di sekolah SMK Mata Air. Itu je. Baik tuan. Okey. Assalamualaikum. Saya pun nak mencelah juga tuan. Ya, silakan Sabaria. Ya, macam ni. Hari tu kita dah buat laporan tentang masalah siling dekat bilik seni. Dan siling bilik seni dekat seni. Masalah dia samalah juga dengan masalah bilik yang kita bagi dekat SK tu. Sebab dia aras yang sama, aras atas. Jadi sehingga hari ini masih tak ada lagi boleh dibuat. Jadi kalau nak ikut dari segi bahaya, memang anak-anak yang ambil dekat sini tu tak boleh guna ada bilik tu sebab siling tu dah jatuh. Okey. Tu je. Yang itu masuk dalam kita punya bajet kita dah di Sofian. Bilik sini ya. Blok yang sama ke? Atau ya, blok yang sama dekat tingkat 3 tu juga, dekat arah 2 tu juga. Wing yang di atas daripada bilik tahun 1 dengan pro tu, atas sekali. Aras 2 lah. Yang tu kita dah buat dalam laporan kerosakan. Minta apa SIP? Sekali lagi boleh tengok. Kurang jelas lah. Okay, SMKMA telah buat laporan tentang kerosakan siling di bilik pendidikan seni. Jadi kita dah buat laporan dah. Masalahnya siling tu dia macam bilik kelas SKC tu lah. Siling dia tu dah tercabut-tercabut. Jadi sehingga sekarang ni tak ada lagi lah pembaikan ni pun. Okey, kita maklum Ustaz. Yang ni kita akan minta tim teknikal kita lawat sekali lagi buat penilaian. Peruntukan kita masih ada sikit, cuma kita nak tengok lah sama ada masih cukup untuk kita buat segera ataupun macam mana. Nanti kita kena lawat dululah ni. Okey, besok kita boleh pergi tak? Boleh pergi tak sekolah? Okey, berkenaan dengan isu ni saya dah tahu dah. Assalamualaikum. Betul. Okey, untuk kes shilling ni memang semua sama sebab dia orang memang pakai shilling gantung. Kita dah tahu dah. Bila mana shilling gantung dia punya masalah dia sama. Tapi isu dia peruntukan yang turun tu tak cover yang untuk shilling yang ini.
Kita hanya untuk yang kita rancang je yang terlebih dahulu. Okey, tak apa. Untuk yang ni, untuk shilling yang keseluruhan ni kita akan check kat semua kelas yang bermasalah dan kita akan buat satu peruntukan kita minta untuk tahun depan. Kita akan buat semua sekali. Sebab ni sekali nak buat kerja-kerja pendawaian sekali. So yang ini ada persyarat akan datang pada tahun hadapan. Berapa kelas yang perlu urgent tu? Yang tu kita akan tengok balik Ustaz. Berapa kelas yang terlibat, kita akan buat anggaran kos. Ustaz mencelah sikit boleh Ustaz? Silakan. Boleh tak apa kalau ada lebihan lah kan, apa peruntukan, boleh tak apa bilik seni tu dulu kita buat, pasal dia sama level dah dengan yang SK Cupingnya tu. Berapa kelas tu Cikgu Ismail? Berapa kelas? Bilik seni satu kelas Ustaz. Satu kelas saja. Sofian boleh tengok tak? Satu kelas saja. Healing dia satu kelas saja. Kot kita boleh buat sekali dengan Saya kena tengok peruntukan tu Tuan Musi. Kalau kata peruntukan masih mengizinkan, kita cuba tak? Kita hanya ada 10,000 je kan untuk buat tandas tu. Tandas tu 10,000 kan yang ada peruntukan. Kita ada beberapa sumber peruntukan lah. Kecemasan pun kita ada sikit. Yang 10,000 tu pun yang quite general lah. Tandas tu kita nak tengok macam mana apa masalah yang kritikal kita nak buat. Sama ada tukar pintu saja ke ataupun banyak. Saya minta SIP pergi tengok tandas tu dengan bilik seni tu sajalah dulu. Pasal bilik seni tu nak operasi kan kalau bersemuka. Cikgu sabar ya. Ya Ustaz. Kalau sekolah buka, memang bilik tu kita guna untuk pelajar-pelajar seni. Jadi kita tengok saksian, nanti tengok tandas tu tengok bilik tu sama. Baik Ustaz. Ya. Baik. Okay. Terima kasih Sufian. Okey, lagi ada apa? SIP ada apa lagi perbincangan? Ustaz? Ya. Ustaz boleh saya masuk sikit Ustaz? Boleh. Okey. Saya nak merujuk kepada mesyuarat kita pada 2 Jun yang lepas Ustaz. Ya. Iaitu kita dah buat keputusan pada mesyuarat 2 Jun itu, iaitu kita menetapkan pada 17 dan 18 hari bulan kita akan buat pindah barang lah kita kata. Kemudian pada 15 dan 16 tu untuk proses mengemas dan membersihkan bilik-bilik. Jadi bila kita berlaku perubahan di peringkat besar ni dari segi tarikh-tarikh tu saya rasa kita terpaksa batalkanlah 17 dan 18 untuk pindah tu kan Ustaz, macam tu. Jadi itu sebab isu dia ialah sekolah tak dapat kemas kini barang-barang mereka tu kerana tak boleh pergi sekolah. Jadi kita maknanya kita kena tarikh 17 dan 18 tu kita kena tangguhkan dululah, macam tu nah. Tunggu pengumuman tu lah 14 bulan tu. Yalah. Sekarang ni maknanya kalau macam tu buat masa sekarang ni boleh tak kita hold dulu? Kita jangan pakai 17 dan 18 ni lagi. Kita tunggu keputusan 14 tu nanti. Ya, betul. Baik. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Ustaz. Saya nak mencelah Ustaz. Baik. Dah Cikgu Adidan cakap pasal itu, cuma saya nak minta satulah. Tolong bagi kat kami dululah ruang masa untuk cikgu-cikgu pergi kemas barang di sekolah dulu. Jangan terus nak pergi ambil je. Cuma saya minta tu lah. Contohnya kalau kata betul. Kita tunggu 14 bulan ni. Ya, tunggu 14 bulan kemudian bagi kat peluang kat cikgu-cikgu sekolah Cuping nak pergi kemas barang dulu. Ya, baru kita tetap tarikh final. Ya, faham. Bagi 2-3 hari kan? Ya. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Okey. Saya minta sekali lagi sekolah senaraikan yang urgent tu lah. Dengan nanti mesyuarat akan datang ada lagi bilik lain pula. Nanti mesyuarat lagi bilik lain pula. Saya tak habis. Untuk urgent ni kalau kita nak buka sekolah, satu sekolah Cuping boleh operasi di SMK Matahir.
Dan sekolah SMK Mata Air pun bilik kelas boleh operasi. Itu ada dulu. Ya. So, jadi tadi kalau saya tengok tu kata seni, ada seni kan. Tapi kita tak masuk tu, kita tak tengok. So jadi saya minta tolong clear betul bahawa keperluan asas untuk PDPC boleh beroperasi dulu yang itu. Ya. So jadi tadi saya tengok macam ada Yanti dah masuk ni. Ada ke? Ya, saya masuk tadi. Baru masuk. Ada call masuk. Okey, tak apa. Ustaz, satu lagi, saya teringat satu lagi. Saya nak rujuk dengan sekolah cuping yang mempunyai asrama lah kan. Ya. Dia ada warden juga, di kalangan cikgu tu ada seorang yang ada warden lah. Kemudian bila kita pindah ke SMK Cuping, SMK Mata Air, jadi asrama tu tak wujud lah di situ. Ya. So, saya cuma nak tanya pejawatan kot yang boleh jawab ni. Apabila cikgu yang menjadi warden tu, dia mai ke SMK Mata Air, jadi dari segi jawatan warden tu, adakah dia dia bukan taraf warden lagi lah maknanya. Adakah cikgu tu akan kekal juga di situ, di cuping tu, tetapi dia sekarang ni maknanya dia bukan lagi warden. Maksud saya macam tu lah. Adakah macam tu? Okay. Betul tak anggapan kami tu macam tu? Ya, oleh kerana dia tu dilantik kerana ada asrama. Tapi pejawatan dia hakikinya ialah cikgu. Betul tak? Cikgu tolong di sekolah cuping. Oleh kerana ada sama, maka dia dilantik sebagai warden. Bila dah sama tak ada lagi warden. Tapi dia kekal lah di sekolah tu sebab ABM tu di sekolah cuping. Ya, faham. Okey. Okay, ni SPMU nak tambah apa? Sebelum tu, itu maksud saya tadi kalau kita ada satu tarikh yang menjadi cut off point. Macam guru warden tadi, bila masa kita nak potong allowance warden dia, tarikh bila. Kita tak sebenarnya tunggu waktu tarikh buka sekolah. Kita boleh buat kalau 14 hari bulan kata nak tarikh cut off point tu 14 hari bulan Jun. Maksudnya gaji dia pun akan diupdate pada 14 hari bulan. Allowance dia pun akan diupdate. Q8 pun buat pada tarikh yang dimasukkan itulah. Begitu juga dengan pembatalan kantin apa semua yang kita sebut tadi lah. Itu semua dah dibuat, Ustaz. Dia dah buat semua dah. Pembatalan kantin, pembatalan asrama, puasa dah dibuat dah. Boleh dekat SPMU bagi respons sikit, bagi semua orang faham ni. Ya. So, saya allowance macam Cikgu Adidan sebut tadi, allowance dia tu tarikh bila dia habis allowance warden dia tu. Ini kena kita rujuk pada SPMU tengok. Dia yang buat tugasan tu. Apa tindakan dia dah buat. Pada SPMU ada? Muka dia tak nampak. Jadi tak tahu ada ke tak ada. Saya biasanya itu tanggungjawab siapa? Asrama ialah SPMU. Lantik warden pun HAM juga yang buat kan. Tak ada ke Ustaz? Di SPMU tak ada ke? SPMU tadi saya nampak timbalan terkeluar kot. Saya Cik dia ada tadi. Cik dia ada tadi. Ya, baiklah. Okey, so kita kena lihat balik tu. Minta clearance daripada, saya ingat dah ada buat pesan dah, habis dah semua. Bila kita kata 3 Mei tu, 5 Mei tu, 3 Mei tu, semua dah dibuat tindakan. Sebab pelajar tak masuk selama dah masa tu kan. Dan Cikgu sendiri ada maklumat je? Ya, Ustaz. Tentang pemotongan kantin, asrama apa semua tu? Ada maklumat tak? Ada surat pemberhentian kantin ada, semua dah ada. Dia sebab kantin kebetulan sekali dengan asrama. Dah ada surat tu, SPMU dah bagi dah. Cuma yang kita belum ada lagi tu, SPMU tu dia pejawatan lah, dia tak masalah lah bila warden tu
Dia masih cikgu sekolah tu. Warden tu dilantik aja. Dilantik, dia tak dapat allowance apa? Dia ada allowance warden, tapi dia tak dapat lah allowance allowance perumahan. Jadi bila allowance warden tak dapat, dia dapat balik nanti allowance sekolah dia kan dapat balik lah penuh. Yang tu pejabatan lah tu. Yalah, kita bincang tadi tu yang Sabtu timbul. Cuma tarikh belum. Belum. Yang tu belum. Tarikh tak tamat, tarikh pun belum. Belum ada. Kan? Untuk warden tu belum ada. Belum ada surat apa lagi. Apa sekolah ni, yang ambil tindakan tu bawah mana, SPMU ke? Saya tak pasti tu, warden. Saya rasa kalau bahagian tu kena pejawatan kot. PT yang boleh jawab lah ni, bahagian Rani kan. Belum ada lagi surat yang kata dia tamat warden, nak berhentikan allowance warden, belum ada lagi. Itu sebab tu saya minta semua sektor tu di bawah fungsi masing-masing melihat apakah tindakan sektor berkenaan. Jadi Sepatutnya kena ada lah kan, sebab dia dah asrama dah berhenti kan. Bila kita kata sekolah tu dah sama, tentu ada warden. Ada warden apa yang nak kena ambil tindakan itulah. Jadi kita minitkan balik, saya tak pasti ni, kita check balik Sabri ni ya. Warden ni siapa yang nak kena buat tindakan. Baru kita kata nak pastikan bahawa warden, elang warden ditamatkan dan surat penamatkan sebagai seorang warden tu dibuat. Cuma kita check siapa yang menjawab. Okay, Zan? Baik tuan. Ada apa lagi? Kita dah habis ke? Ni SIP dah jelas. Laporan kita dah maklum keadaan dia macam tu. Dan kalau tak ada apa-apa, kita masuk hal lain je lah. Kalau ada apa-apa lagi. Habis dah kita Ustaz, kita punya minit. Habis tuan, hal lain. Okey, masuk dalam hal lain kalau ada apa-apa. Saya mula dengan sekolah dulu. Tak ada lah Ustaz. Okey. Tak ada sekolah sektor pembelajaran. Sektor pembelajaran tak ada wakil tuan. Oh, okey. Okey, SPMU pun tak ada. Dia terkeluar tadi. Keluar mana lah. Okey. Pendidikan Islam ada? Ustaz Zaki ada? Ya, bunyi suara lagi Ustaz Zaki. Tak apa Ustaz. Tak apa. Okey. Pendidikan hati ada siapa ada tahu dia? Ada apa Ustaz? Okey. Peperiksaan. Ya, saya Ustaz Wakil Encik Nordin. Kami kalau sekiranya sekolah SK Cuping masih memerlukan kotak untuk packing barang, kami masih ada stok kotak yang bersesuaian lah. InsyaAllah kami boleh bantu. Terima kasih. Okey, Cik Nordin. Terima kasih Cik Wan. So far kita tak tahu lagi lah. Rasanya cukup kot. Saya akan hubungi Cik Wan nanti. Ya, insyaAllah. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Semua manusia? Semua manusia tak ada? Tak ada wakil tuan. Okey. Pengurusan? Pengurusan pun tak ada saya. Dah juga? Oh, tak ada. Okey, Inan, kalau ada apa-apa? SSTP macam pemberita lah Ustaz, tunggu isu. Ada. Okey. Berlaku peristiwa pemberita turun lah buat rakaman. Okey. Terima kasih Jalan. Okey. SPM, nanti. Tadi masa saya keluar tadi mungkin ada isu network di SMK mana? SMK Mentaya. Ada masalah. Okey Ustaz, saya ceritakan balik kat Puan Yanti. Boleh Ustaz? Boleh. Okey, Assalamualaikum Puan Yanti. Salam. Okey, hari tu masa lawatan tiket SU hari tu ada pegawai daripada KPM unit ICT dia pergi melawat bersama tiket SU kat bilik guru atas tu.
Satu yang dia tengok apa ada gugur buat laporan lah. Kata apa talian internet tak berapa okey. Tapi dia tengok ada kotak apa dia LAN yang sistem lah. Internet tu, dia kata boleh dibaiki. Dia kata ada peruntukan untuk baiki tu macam mana tu? Masa lawatan tu saya ada masa tu. Kau tak silap saya masa tu dia punya kabel berjuntai daripada rack tu. Selepas tu kita dah attend ke sekolah selepas kejadian tu lah, selepas daripada tu. Dan kita pun dah betulkan balik. Adakah masih sekolah menghadapi masalah? Dekat laporan pada gugur dia kata ada masalah lagi lah dengan line internet tu. Sebab kat situ Selcom kan, dia ada satu, sebab saya dimaklumkan bahawa ada cuma satu sahaja PC yang di-attachkan dengan router modem di situ. Ya. Yeah. Jadi sepatutnya benda tu di-split lah masuk ke switch, daripada switch yang dipecah kepada PC. Dan sepatutnya benda tu kita dah buat. Tak apa cikgu, nanti kita buat semakan semula lah. Saya takut mungkin ada silap kat mana-mana. Okey. Masih Puan Yati. Okey. Kita pun dah minitkan tadi untuk tindakan integriti ada apa? Mezati pula. Liana. Puan Liana. Ada? Ada. Tak ada apa-apa, Ustaz. Okey, terima kasih ada. Psikologi, kualitatif. Okey Ustaz. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Untuk psikologi okey, tak ada apa-apa Ustaz setakat ni okey. Baik. Okey, saya bagi pada pengetua sekolah mata air, Cikgu Fazilah ataupun PK, apa respon? Ada apa-apa? Ada Cikgu Ismail, ada apa-apa? Untuk SMK mata air, tak ada apa? Kalau bagi saya tu alhamdulillah lah dan terima kasih kerana apa yang kami minta lah kan. Tu dapatlah layanan dan kami dapat apa pencerahan daripada apa yang tu. Cuma yang macam tandas tu Ustaz, bila kami nak jawab dia punya maklum balas tu, kita tengok pasal ada laporan daripada pekerja kebersihan, dia kata tandas rosak. Tu yang saya masukkan tandas tu Ustaz. Okey, tak apa, rosak tak apa. Seperti kita dah buat keputusan bahawa SIP akan turun sama pegawai untuk melihat di mana dibaiki. Peruntukan dah ada. Saya rasa ada harapan lah. Tak apa, kalau Cik Sepian datang tu beritahu pasal kami bekerja kat rumah. Kalau beritahu awal tu boleh saya pergi untuk saya ingat Cik Sepian maklum pada Cik Ismail. Belum pergi. Baik. Baik. Okey. Kemudian Cuping, Cikgu Hasnuddin. Assalamualaikum Ustaz. Saya tak ada apa yang penting, cuma saya nak ucap terima kasih lah kepada semua warga JPN yang betul-betul lumus membantu penyelesaian sekolah saya ni lah. Terima kasih banyaklah. Sama Cikgu, insyaAllah. Ya. Tolonglah saya sama. InsyaAllah kita tolong. Kami semua tolong. Ya. Terima kasih banyak semua. Okey, saya bagi kepada Cik Sepian. Proses tu ada apa lagi? Okey, Tuan Musi, satu berkenaan dengan YTL Tower yang dibangkitkan dalam mesyuarat yang lepas. Ya. Okey, perkembangan terkini saya dah bincang dengan pegawai di bahagian pengurusan aset berhubung penyuraian ataupun penutupan sekolah Cuping ni lah. Kita dah maklumkan kedudukan semasa dan juga rancangan kita apa yang akan berlaku di SK Cuping, dan dia pun dah maklumkan tuan ni pun dah dalam pengetahuan BPA, mereka perlu rujuk semula kes ni kepada pegawai undang-undang lah. Itu makluman daripada pihak kami. Okey, so kita minitkan sikit lah bagi ada ni. Kita minitkan bahawa apa kita panggil tu, pencawang tu menara YTL, apa nama? Yes lah. YTL. YTL. Menara YTL tu status menara YTL. Kedudukannya minta SIP maklum balik dalam mesyuarat akan datang setelah mana bahagian BPA bahagian pengurusan aset. Sekarang ni dia dah tahu dah bawa dalam mesyuarat bersama dengan pegawai undang-undang lah. Okey. Bahawa di pengurusan aset akan menuju pegawai undang-undang.
Kementerian Pendidikan tentang status menara YTL tu di SK. Okay, termination tu lah, kita lupa. Okay, so, kalau soal perang Rusia, kalau ada apa-apa sebelum kita tutup mesyuarat kita ni. Tak ada apa tuan. Okay. Terima kasih banyak kepada semua. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya sekali lagi lah rakan-rakan penghargaan dan terima kasih kepada semua. Walaupun kita nampak macam tak ada apa-apa, tapi bila kita ada mesyuarat ni, ada nampak lah bangkit beberapa perkara. Saya rasa tak apa walaupun kita tiap-tiap minggu mesyuarat ni, satu kita kenal, satu kita dapat saling tingkatkan kesiapan kita lah untuk penyuraian nanti. Walaupun tarikh penyuraian tu kita belum tahu. Gantung kepada pengumuman MKN dan status masa COVID di Malaysia ni lah. So jadi sekali lagi saya rakamkan ucapan penghargaan terima kasih kepada semua dan kita tanggung mesyuarat kita pada jam saya lah 3.35 dan kita jumpa balik pada 9 nama akhir bulan. Sekian, terima kasih. Saya tangguh dengan tafsir dan surah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Sama Ustaz. Ustaz. Okay. Terima kasih Cikgu Fadilah, Cikgu Ismail. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Cikgu Ismail. Siapa ada soalan sekarang ni? Esok. Kami buat penggiliran apa hari ni kalau tak silap apa Puan Sabah yang bertugas ni. Okey. Kalau tak ada apa esok semua pasal boleh pergi kot tengok sekali. Terima kasih Ustaz. Sama. Baik. Terima kasih Ustaz. Okay. Sama. Terima kasih Cikgu Ismail. Okey. Sabar-sabar Cikgu Nin. Okey dah nampak okey dah. Apa sibuk dengan MPQL? Assalamualaikum. Assalamualaikum.